Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid. Okey, hari ini kita nak belajar tema baru iaitu inovasi bertambah mutu. Inovasi bertambah mutu. Kalau awak dengar perkataan inovasi, apa yang kamu fikir? Kalau kamu dengar perkataan inovasi. Okay, sebenarnya inovasi ni kalau kita ikut dalam Kamus Dewan, inovasi bermaksud sesuatu yang baharu diperkenalkan seperti kaedah, sistem, adat dan lain-lain yang baru. Makna kata jika sesuatu benda itu kita perbaharukan, dia dinamakan inovasi lah. Okay, contohlah, cikgu bagi contoh. Kita tahu basikal. Okay, basikal tu ada pengayuh, ada tempat brek, ada tempat duduk. Tapi bila kita tambahkan sesuatu yang baharu pada basikal tersebut, contohnya kalau cikgu nak tambah alat pengesan kerosakan pada basikal tersebut, jadi cikgu telah mengubah basikal tu untuk menjadi sesuatu yang baharu. Maksudnya dia jadi sesuatu yang lebih baik, yang membawa keuntungan yang lebih baik, yang lebih baru. Bukan basikal yang biasa. Okay, itu maksud inovasi. Mencipta sesuatu yang baharu. Okey, cuba kita tengok gambar ni. Ada berapa gambar? Ada 4 gambar. Apakah gambar-gambar tersebut? Apa persamaan gambar-gambar tersebut? Ya, persamaannya semua ni adalah penghadang jalan raya. Tempatnya di mana? Kita pasang penghadang ni di tepi jalan. Okey, kalau kita perhatikan, kesemua penghadang jalan raya ni berbeza. Okay, ada satu ni mungkin dia buat daripada besi. Ada yang ini buat daripada plastik. Kalau yang ni bentuknya seperti roda. Jadi kesemua penghadang jalan raya ni mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Okay, kalau kita tengok yang akhir ni, bagi cikgu, yang akhir ni adalah satu inovasi. Sebab apa? Sebab ia merupakan penghadang jalan raya, tapi dalam masa yang sama dia membawa lebih kebaikan, lebih keistimewaan. Nak tengok apa keistimewaannya? Okay, kita tengok Okay, ini penghadang jalan raya beroda. Cik nak tunjuk kamu satu video supaya kamu boleh tengok apa keistimewaannya. Saya kembali ke siaran secara langsung untuk Okey, jadi kita dah tengok dah video menunjukkan keistimewaan ataupun fungsi-fungsi penghadang jalan raya beroda. Okey, menarik kan? Dia lain sedikit daripada penghadang jalan raya yang biasa. Okey, jom kita baca pula petikan ini pada buku teks halaman 133. Okey, cikgu bacakan. Tajuknya ialah penghadang jalan raya beroda. Farisha sedang menonton dokumentari dalam komputer. Inovasi penghadang jalan raya beroda yang lebih cekap diperkenalkan bagi mengurangkan impak kemalangan. Ini dokumentari yang Farisha tengoklah. Okay, pada gambar pertama, silinder beroda menggantikan tenaga impak kepada tenaga putaran. Maksudnya bila kereta terkena penghadang, dia tak akan terbabas lah. Dia akan membuatkan kereta tu terpusing ke sana. Okey, gambar kedua. Tiub keluli dan silinder plastik mudah lentur pada roda dapat menyerap hentaman. Okey, yang ketiga, kerangka atas dan bawah beroda mengelakkan kenderaan terbabas keluar dari jalan raya. Dia menghalang daripada kereta tu jatuh ataupun terbabas ke tempat lain. Okay, yang gambar keempat, kesan pantulan cahaya pada silinder lebih terang, jelas, kelihatan ketika gelap.
Maksudnya bila waktu malam, waktu gelap, kita akan nampak penghadang jalan raya tu lah. Waktu malam dia nampak macam, kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil glow, bersinar. Okay, dia nampak. Contohnya kalau kita tengok orang yang membawa basikal pada waktu malam, yang pakai baju keselamatan tu, kita akan nampak dia punya line, dia punya garisan bercahaya. Ini adalah untuk menunjukkan inilah amaran hati-hati. Hati-hati ini adalah penghadang jalan raya. Dia membantu orang yang nak membawa kereta pada waktu malam. Okay. Okay, tengok di bawah petikan tu pada halaman yang sama. Okay, ada dialog antara ayah Farisha dengan Farisha. Jom kita tengok apa ayah dia cakap. Apa ayah Farisha cakap? Farisha, apakah yang sedang kamu tonton dan baca itu? Kemudian Farisha menjawab apa? Saya menonton dan membaca. Membaca apa? Okey, kat sini cikgu dah bagi dah petunjuk, iaitu tajuk. Saya menonton dan membaca. Apa tajuknya? Kita tengok balik. Tajuknya ialah penghadang jalan raya beroda. Jadi jawapannya kita boleh kata, saya menonton dan membaca mengenai penghadang jalan raya beroda. Okay, kemudian ayah dia cakap apa? Ayah Farisha cakap, cuba ceritakan keistimewaan inovasi penghadang jalan raya beroda. Maksudnya dia nak tahu apa? Keistimewaan. Jadi Farisha pun jawab, oh, sangat menarik inovasinya ayah. Antara keistimewaannya, kita tengok balik petikan tadi, apa keistimewaannya? Keistimewaannya, okey, macam tadi cikgu ceritakan, salah satunya dia boleh menggantikan tenaga impak kepada tenaga putaran. Okey, pada gambar pertama. Pada gambar kedua, keistimewaannya lagi apa? Tiup keluli dan silinder plastik plastik mudah lentur pada roda dapat menyerap hentaman. Okey, yang ketiga, kerangka atas dan bawah beroda mengelakkan kenderaan terbabas keluar dari jalan raya. Dan akhir sekali, kesan pantulan cahaya pada silinder lebih terang, jelas, kelihatan ketika gelap. Okay, itu merupakan keistimewaannya. Kemudian ayah dia pun cakaplah, wah, banyaknya keistimewaannya. Okay, berapa tadi kita sebut? Kita sebut 4 keistimewaan. Mengapakah inovasi itu perlu diperkenalkan? Tanya Farisha, kenapa perlu inovasi itu diperkenalkan? Farisha jawab, inovasi itu perlu diperkenalkan supaya apa tujuannya? Tengok balik. Tujuannya ialah untuk apa? Okay, kita tengok ayat di atas gambar. Inovasi penghadang jalan raya beroda yang lebih cekap diperkenalkan bagi mengurangkan impak kemalangan. Jadi tujuannya, inovasi itu perlu diperkenalkan supaya dapat mengurangkan impak kemalangan. Okey, itu cara kamu nak bercerita balik apa yang kamu faham mengenai apa yang kamu dengar, tonton dan baca tadi. Okey. Jika kamu perhatikan pada dialog ni, ada tak ayat seruan yang kamu jumpa? Ada pada ayat yang dialog ayahnya lah. Wah, banyak keistimewaannya. Wah, banyak keistimewaannya. Tu adalah ayat seruan. Kenapa kita kata ayat seruan? Kerana terdapat tanda seru. Ini tanda seru. Okay, apa sebenarnya maksud ayat seruan ni? Okay, ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan menggunakan nada atau intonasi seru melahirkan satu keadaan perasaan seperti gembira, sedih, suka dan sebagainya. Okay, jom kita tengok contoh kata seru. Contohnya, wah. Wah ni bila kita nampak sesuatu yang menakjubkan. Wah, okay. Aduh. Biasa kita sebut bila sakit. Aduh, sakitnya tangan aku. Kalau aduhai. Aduhai, bila kita mengenangkan nasib.
mengingatkan sesuatu. Kalau nah. Jadi kita nak memberikan sesuatu kepada orang dengan cara yang begitulah. Nah. Okay. Kalau hairan. Kalau amboi. Amboi ni dia nak tunjukkan perasaan seperti nak macam kena-kenakan lah orang tu. Amboi, cantiknya baju kamu. Okay, kalau cheese. Cheese. Tunjukkan perasaan marah. Okay, syabas. Syabas bila kita nak mengucapkan tahniah. Syabas, kamu berjaya dalam peperiksaan. Okay, jadi macam mana kita nak membina ayat seruan ni sebenarnya? Cara untuk membina ayat seruan. Okay, yang pertama, kena ada kata seru. Kata seru tu apa? Yang tadi tu lah. Wah, aduh, amboi. Perkataan-perkataan tu merupakan kata seru. Diikuti dengan koma. Koma ni tanda ni lah yang bulat ada ekor di bawah. Koma. Kemudian isi ayat. Isi ayat tu apa yang kita nak ekspresikan lah. Macam kalau wah, kita nak ekspresikan sesuatu yang macam kita teruja kan. Itu adalah isi ayatnya. Kemudian akhir sekali hujung ayat mesti ada tanda seru. Tanda seru. Garis, titik. Tanda seru. Okay, contoh ayat. Cikgu tulis, wah, besarnya rumah kamu. Ni teruja. Wah, besarnya rumah kamu. Mana satu kata seru? Wah, diikuti dengan koma. Kemudian isi ayatnya apa? Dia nak ekspresikan besarnya rumah kamu. Dia macam terkejut. Wah, campur rasa teruja. Kemudian akhir sekali ialah tanda seru. Biasanya kalau tanda seru ni, suara kita mestilah, intonasinya mestilah tinggi, kuat. Okay. Kalau kita sakit, kita akan cakap, aduh, sakit ni kaki aku. Bunyi dia sakit lah. Janganlah macam, aduh, sakit ni kaki aku. Salah kan macam tu. Kita kena ekspresikan. Kalau sakit, buat macam sakit. Aduh, sakit ni kaki aku. Kalau mengenang nasib, aduhai, malangnya nasib aku. Begitu. Lagi contohnya, contoh lain, bila kita marah. Kita marahkan dekat seseorang, ambil makanan kita. Kita nak guna kata seru apa? Kita boleh guna cheese. Cheese. Cheese apa? Cheese. Itu makanan aku. Jadi, kena sesuaikan kata seru, isi ayat, apa yang kita nak ekspresikan tu dan intonasi yang sesuai. Okay, untuk siapa yang masuk meet, cikgu ada sediakan permainan. Tapi untuk siapa yang tak masuk, kita akan buat latihan bersama-sama nanti. Okay, cikgu akan letakkan latihan di grup WhatsApp. Kamu perlu tengok latihan tu. Perlu tengok dan perlu jawab menggunakan rakaman suara. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.